أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وكملنا ما نقصنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا وأدبنا بآدابك يا الله يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita mengatur setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmatnya dan juga nikmatnya kepada kita semua, terutamanya nikmat Islam dan juga nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita setakat ini. Di samping nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya, termasuklah nikmat kita berukhuwah, bermahabbah fillah, nikmat melaksanakan amal dan kerja-kerja Islam melalui dakwah, tarbiyah dan usaha yang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah untuk memartabatkan Islam sebagai din, sebagai nizamul hayah, sebagai sistem yang menguasai hidup kita dalam segala aspek kehidupan kita. Alhamdulillah, hari ini kita berada di akhir bulan Sya'ban pada tahun ini. Artinya kita berada di ambang bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan ganjaran-ganjaran yang berlipat ganda, penuh dengan barakah, rahmah dan segala macam lagi yang Allah limpah ruahkan kepada kita semua di sepanjang bulan yang akan kita sambut beberapa hari lagi. Di samping kita juga dalam keadaan dan suasana menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian wabak penyakit berjangkit COVID-19 yang sedang melanda bukan sahaja umat Islam, bahkan seluruh umat manusia di atas muka bumi di seluruh dunia pada masa ini. Bagaimanapun bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa saja yang Allah hantar kepada kita dalam bentuk bala, malapetaka, musibah dan ujian-ujian itu kita hadapi dengan penuh rasa sabar. Dan apa saja kesenangan, kebaikan, kenikmatan yang Allah hantar kepada kita, kita sentiasa bersyukur. Inilah yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, sungguh menjadi perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, ajaban li amril mu'min. Luar biasa orang-orang Islam ini, sungguh ajaib, sungguh pelik, sungguh kagum kita melihat bagaimana orang-orang mukmin bila mereka berdepan dengan musibah Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa bersabar. Bila mereka berdepan dengan suasana nikmat Allah, mereka sentiasa bersyukur. Jadi suasana baik pun mereka mendapat kebaikan.
suasana susah pun mereka mendapat kebaikan. Jadi dalam suasana macam mana sekalipun, kebaikan berpihak kepada mereka. Inilah istimewanya keimanan yang ada pada kita. Maka kita yang bergelar mukmin itu sentiasa berusaha merebut kebaikan-kebaikan itu di sepanjang hidup kita, tak kira di bulan mana sekalipun. Saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan yang dihormati sekalian, dalam suasana kita berdepan dengan ujian wabak pada tahun ini, kita sentiasa, bahkan diarahkan supaya sentiasa berada di rumah dengan perintah kawalan pergerakan PKP. PKP 1, PKP 2, PKP 3, dan mungkin ada lagi siri-siri PKP di hadapan kita. Untuk mencapai dan menjayakan PKP itu, kita dianjurkan supaya mengikuti tata cara dan SOP yang telah ditetapkan, supaya dia boleh mempercepatkan lagi kita mencapai matlamat yang dak dituju, iaitu nak memutuskan rangkaian COVID-19 ini dalam masa yang singkat, insya-Allah. Kalau kita lihat kembali, umat Islam dan orang-orang yang beriman, sebenarnya Allah telah arahkan mereka ini sentiasa dalam keadaan kawalan. Bukan masa wabak saja kita berada dalam PKP. Kita sentiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Islam mengarahkan kita sentiasa berada dalam kawalan. Bukan saja kawalan pergerakan, bahkan kawalan percakapan dan pertuturan, kawalan penglihatan dan pendengaran, kawalan perasaan dan pemikiran, dan banyak lagi kawalan-kawalan lain, termasuk kawalan dalam soal pemakanan, peminuman. Dan semua ini kita akan sentuh satu persatu secara terperinci dalam siri tazkirah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi bagaimana PKP 1 misalnya ialah perintah kawalan percakapan di bulan Ramadan. PKP 2 perintah kawalan penglihatan di bulan Ramadan, nak kena jaga mata. PKP 3 perintah kawalan pendengaran, nak kena jaga telinga. Perintah kawalan lidah, pertuturan, nak kawal juga perasaan, nak kawal juga banyak perkara lagi, pemikiran kita, bahkan nak kawal selera kita, nak kawal keinginan hawa nafsu kita. Jadi banyak PKP dalam kehidupan umat Islam, bukan sahaja di musim wabak ini, bahkan di sepanjang hidup kita sentiasa dalam arahan kawalan, segala macam aspek apa saja pun mesti berada dalam kawalan. Itulah umat Islam, umat yang boleh dan sentiasa berusaha mengawal hidup mereka, mengawal diri mereka. Dengan apa kita kawal? Dengan syariat dan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah pada masa ini kita menghadapi suasana PKP itu, perintah kawalan pergerakan sudut itu saja, sedangkan sebelum ini kita berada dalam perintah kawalan dengan segala macam P lagi. Banyak P yang kita nak kena kawal. Bukan setakat pergerakan, bahkan percakapan, pertuturan, penglihatan, pemikiran, perasaan, dan lain-lain lagi, insya-Allah, yang akan kita huraikan di siri yang akan datang, insya-Allah. Saudara-saudari, sahabat-sahabat
Tuan-tuan, perempuan yang dihormati sekalian, bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan kebajikan, kebaikan, keberkatan, kerahmatan dan segala macam. Semua yang Allah kumpulkan untuk dianugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini merupakan bekalan-bekalan yang sangat perlu, mustahak dalam kehidupan kita, untuk kita bawa di sepanjang perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sedang tiap-tiap hari, setiap detik sentiasa bergolek cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya di akhirat insya-Allah. Inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguhnya kita sedang berlari-lari, berkejar menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sementara di sini dan kita akan balik ke negeri asal kita, iaitu negeri akhirat yang kekal abadi. Dalam perjalanan menuju akhirat dan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, maka perjalanan hidup kita ini perlu berbekal. Sebagaimana juga perjalanan hari-hari kita bermusafir di atas muka bumi ini pun kita sentiasa berhenti mengambil bekalan-bekalan. Berhenti di kedai runcit, beli keperluan-keperluan. Kalau kita berjalan sebuah kereta sekeluarga, kita beli keperluan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mereka makan dalam perjalanan atas kereta, supaya tak putus. Mereka nak minum, kita sediakan bekalan air macam-macam. Mereka nak makan, nak mengunyah atas kereta, kita beli macam-macam. Kerupuk lah, biskut lah. Sambil-sambil itu, hati kita sentiasa tertunggu-tunggu bilalah sampai nak berhenti ke R&R. Dah berhenti dah kat kedai-kedai runcit, dari kedai makan sepanjang jalan, tapi hati sentiasa tertunggu-tunggu bilalah, berapa kilometer lagi, berapa jam lagi nak berhenti, nak sampai kat R&R untuk kita berehat dan mengambil tenaga. Bila sampai kepada stesen R&R, maka kita semua berhenti, semua turun sekeluarga, sebuah kereta turun kat situ. Apa yang kita buat di situ ialah kita mengambil segala macam bekalan, bekalan tenaga kita yang patut kita buang, kita pergi buang. Nak buang sampah, nak buang air, nak pergi tandas, nak mandi, yang patut kita buang, kita buang. Yang patut kita ambil, kita ambil. Kita ambil makanan, kita ambil minuman, kita bungkus lagi nak bawa dalam perjalanan. Semuanya kita kutip, kita pungut, kita collect bila selama kita berhenti di R&R. Ramadan merupakan stesen R&R. Walaupun dalam perjalanan kita setiap bulan kita telah mengambil bekalan salat, bekalan puasa sunat, bekalan bertahajud malam, bekalan qiyamul lail, bekalan salat-salat sunat seperti duha dan sebagainya. Dah banyak, tapi nak berhenti lagi untuk nak ambil bekalan sebanyak mungkin. Di mana? Di R&R Ramadan Al-Mubarak. Jadi seorang yang beriman, yang berada di atas jalan ini, jalan untuk melaksanakan kerja-kerja yang diperintahkan Allah, atau disebut sebagai jalan dakwah, maka kita sentiasa memerlukan kepada bekalan untuk menguatkan lagi iman kita, untuk mengubah suasana hidup kita. Maka kita sentiasa membolehkan kita sentiasa berusaha berjihad di jalan Allah, sentiasa berkorban dan tetap beristiqamah
di dalam menghadapi segala macam mihnah dan cubaan-cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bekalan yang utama ialah puasa. Antara bekalan yang utama ialah as-siyam, puasa. Yang disebut dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang beriman, orang-orang yang sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan supaya kita mencapai matlamat akhirnya ialah untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Puasa menuju kepada ketakwaan. Dengan sebab itu sepanjang Ramadan ni Allah perintahkan kita watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, berebut-rebutlah kamu untuk mengumpulkan bekalan sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Kerana sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang Ramadan ini insya-Allah kita akan berusaha berlomba-lomba mengebut, mengumpul, menghimpunkan bekalan-bekalan ini supaya kita mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala dari segi fizikalnya, kekuatan materialnya, kekuatan akidahnya, kekuatan spiritualnya dan lain-lain lagi insya-Allah. Ramadan tak boleh dipisahkan daripada ibadat puasa. Bila sebut puasa, berkaitlah dia dengan Ramadan. Bila sebut Ramadan, berkaitlah dia dengan puasa. Sebab itu bila kita menyebut Ramadan, seolah-olah kita menyebut tentang suatu taman yang subur, yang luas, yang sedang dilalui oleh seorang Muslim dalam perjalanannya di tengah-tengah padang pasir yang penuh dengan bermacam-macam ujian. Seperti yang kita sebut tadi, iaitulah R&R. Kita bertemu di situ untuk kita mengumpulkan segala bekalan-bekalan di mana kita menghadapi suatu perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh, jangka masa yang panjang. Oleh kerana puasa dilipat gandakan. Oleh kerana puasa keseluruhannya penuh dengan bekalan dan kebajikan, maka pada bulan Ramadan perlulah lagi dilipat gandakan bekalan itu. Dan puasalah yang boleh menambahkan kebaikannya insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada bulan Ramadan dengan banyaknya kebajikan di dalamnya, sehingga jika kita benar-benar mengetahui hakikat kebaikan itu, tentulah kita akan mengharapkan sepanjang tahun itu menjadi Ramadan belaka. Kita dapati di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia, memberi keterangan yang jelas mengenai petunjuk itu, serta memberi kata pemutus yang membezakan antara yang baik, yang hak dan yang batil. Inilah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan insya-Allah dalam siri-siri yang lain kita akan jelaskan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
Di bulan Ramadanlah terbukanya segala pintu syurga, tertutupnya segala pintu neraka, dibelenggu segala syaitan, digandakan ganjaran, serta digalakkan iktikaf dan qiyam. Seorang Muslim sejati menyambut Ramadan dengan penuh suka gembira. Para mukminin seronok dengan segala kelebihan dan rahmat Allah, merasai kerehatan di dalamnya dari kepenatan hidup, mengambil bekalan, memperbaharui kecergasan untuk tahan dalam perjalanan kita. Kebaikan Ramadan dan segala bekalan-bekalan yang ada padanya tidak akan dapat dinikmati dan dirasai oleh sesiapa pun kecuali orang-orang yang benar-benar hidup bersama-sama dengan hakikat Ramadan serta menunaikan puasa sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan juga bulan Al-Quran, menuntut kita mendekati Al-Quran, membaca, memahami dan menghafal Al-Quran. Bangun di tengah malam bersama-sama dengan Al-Quran dan kita mendapati nur atau cahaya Al-Quran, hikmatnya, nasihatnya dan penawar kepada hati. Semua ini mengatasi bekalan-bekalan yang lain. Inilah istimewanya bulan ini. Bulan yang akan kita sambut ini bulan Al-Quran. Di samping Ramadan juga bulan Qiyam. Bulan Qiyam, kita berpuasa di siang hari dan Qiyam di malam hari. Sebulan genap kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, rahib di malam harinya, ruhbanun bil lail, tetapi di siang harinya pantas, cergas, aktif seperti kuda siang. Ya, tak pernah duduk diam. Siang hari bergerak menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah Islam dengan segala macam program dan aktiviti-aktiviti, menjadi aktivis-aktivis Ramadan dan selepasnya. Ya, bukan saja setakat bulan Ramadan, dan dia akan terbawa kerja-kerja bulan Ramadan ni sehingga selepas bulan itu pun kita berbekalkan apa yang kita ambil di sepanjang Ramadan itu, insya-Allah. Itulah bekalan jiwa. Bekalan jiwa penuh dengan motivasi dan inovasi untuk terus bersabar dalam melaksanakan ibadat, merasai nikmatnya, sentiasa berhubung dengan Allah, menghampirkan diri kepadanya dengan penuh tunduk dan patuh. Ramadan juga dikira sebagai bulan iktikaf. Iktikaf memberi kesan kepada jiwa. Orang-orang yang beriktikaf berarti dia hidup beberapa waktu sebagai tetamu-tetamu Allah di rumah Allah, melapangkan waktunya dari kesibukan hidup semata-mata untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghampirkan dirinya kepada Allah dengan zikir, selawat, doa, munajat, membaca Al-Quran, istighfar, taubat dan menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah menghormati dan memuliakan para tamunya dengan limpahan cahaya hidayah sehingga mereka keluar daripada rumah Allah dengan pelbagai kebaikan, bekalan-bekalan takwa, iman dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang puasa terdapat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila seorang hambaku bertanya tentang aku, jawablah kepadanya bahawa aku dekat saja dengannya. Aku perkenan mustajab doa sesiapa yang berdoa. Hendaklah mereka sentiasa istijabah, sentiasa berdoa kepadaku dengan harapan mustajab, positif dengan aku, beriman denganku. Mudah-mudahan mereka mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian, banyak lagi. Kalau kita nak sebutkan di sini, banyak lagi perkara-perkara yang menjadi kelebihan-kelebihan, fadail, fadilat-fadilat, rahmat, barakah. Sebab itu bulan disebut sebagai bulan Al-Mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Tapi barakah itu hanyalah bagi orang-orang yang mengejar, mencari, merebut, dan Allah makbulkan apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari, apa yang mereka sebut, apa yang mereka doa, apa yang mereka harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masa yang singkat ini, insya-Allah dalam siri pertama ini kita menyebut setakat ini dulu. Mudah-mudahan kita sambung lagi dalam beberapa siri yang akan datang yang menyebut tentang Ramadan dengan beberapa perintah kawalan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan, insya-Allah. Setakat itu dulu untuk siri ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.